jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Mana satu soalan, tiga soalan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya muliakan imam kita Al-Fadhil Ustaz Zaid, Bilal yang bertugas, Encik Muhammad Ridwan, ahli jatuh kuasa surah Al-Farabi yang berkat ini, semua ahli karya, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, juga penonton yang menonton daripada channel Facebook Geng Surau Putrajaya. InsyaAllah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir-akhir bulan Rabiul Awal yang berkat ini, kita dapat bersama-sama pada malam ini di surau kita ini untuk sama-sama kita mendengar dan mendapat sedikit perkongsian ilmu daripada dua panelis yang begitu hebat ini. Susah juga nak dapat jadual kedua-dua panel pendakwah muda ini, tetapi alhamdulillah Allah telah tulis sekian lama akan tarikh hari ini kita dapat bersama-sama untuk berkongsi dan mendengar ilmu daripada mereka. Saya perkenalkan, yang di hujung sana adalah Al-Fadhil Ustaz IR Faizal Husni Haji Arsyad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Faizal Husni ini merupakan mantan SU Masjid Al-Um Bandar Baru Bangi dan juga personality TV dan radio Jakim. Di sebelah kiri saya juga ni adalah guru saya juga, Al-Fadhil Ustaz Nazir Aspa. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Nazir Aspa ni adalah Mudir Masyarakat Tasfiz Al-Butalhah Kajang Ustaz ya. Dan juga Ketua Biro Dakwah GSP lah sebenarnya. Memang orang kata kerjanya asyik dakwah je sehingga tak sempat berumah tangga Ustaz. Astagfirullah. Imam Nawawi tak. Okey, insya-Allah pada malam ini forum kita ni akan berlangsung dalam dua pusingan saja, insya-Allah, sehingga pukul 9 dalam dua pusingan. Di sini insya-Allah tak ada panjanglah. Di sini insya-Allah kita akan kupas sedikit kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu patut kita banggakan, dan kenapa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini yang membolehkan Rasulullah sendiri bangga akan kita. Di dalam surah Al-Taubah ayat 128 dan 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang bermakna, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, sangat berat penderitaannya, sangat menginginkan keimanan dan juga keselamatan bagimu, amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Juga ayat yang ke-29, jika mereka berpaling daripada keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku dan tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Okey, di sini saya mulakan soalan pertama saya kepada Ustaz Faizal. Ustaz, apakah boleh Ustaz kupaskan kehebatan dan ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh orang Islam dan juga orang bukan Islam? Disebabkan generasi kita ni membolehkan secara total dan mutlak menjadikan Rasulullah itu sebagai seorang tokoh yang teragung. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Hussein. Terima kasih.
Terima kasih Tuan Ketua Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam majlis ilmu pada malam ini. Jadi saya ucapkan juan terima kasih kepada ahli jadual kasus surah Al-Farabi. Last saya sampai program Ma'al Hijrah. Saya ingatlah tu. Itu yang terakhir. Dan insya-Allah malam ni kita berjumpa lagi dalam forum Maulid Rasul, dan seperti mana pertanyaan moderator pun nama Faizal, saya pun Faizal, sebab itu dia letak tengah-tengah ni, biar Faizal ujung sana, Faizal ujung sini. Senang. Jadi para jemaah senang nak ingat nama saya. Kalau ingat nama moderator selalu keluar dekat GSP tu, saya jarang keluar. Jadi saya pun nama Faizal juga. Jadi persoalan tadi dikatakan ketokohan, nak melihat daripada pandangan. Kalau pandangan orang-orang Islam, kita tak perlu nak terkejut dengan pandangan orang-orang Islam. Memang orang Islam akan mengakui tentang ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan orang-orang Islam bukan setakat mengakui ketokohan, orang-orang Islam ni akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman kalian sehinggalah kalian menjadikan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling kalian cintai, melebihi ibu bapa kamu, melebihi adik-beradik kamu, melebihi segala-galanya. Jadi kita memang kita mencintai, dah kalau kita cintai, kita akan akui tentang ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma soalan tadi dia katakan orang Islam dan orang bukan Islam. Jadi kalau kita nak cari maklumat orang yang bukan Islam yang mengakui ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaranglah kita dapat. Tapi saya ada satu maklumat yang mana yang kita pernah dengar. Ada seorang penulis daripada Amerika Syarikat yang bernama Michael H. Hurt, iaitu dia menulis satu buku berkenaan dengan 100 orang yang berpengaruh di dunia. Dia letak ke ranking 1, 2, 3, 4, 5 sampailah 100. Dan buku tersebut menjadi perdebatan. Sebab apa? Orang ataupun penulis ini dia bukan orang Islam, dan dia tinggal di Amerika, dan background dia astronomi. Jadi banyak buku yang diterbitkan, dan salah satu buku diterbitkan itu 100 orang yang berpengaruh, dan dia letakkan Rasulullah jadi nombor 1. Bila saya melihat kepada orang-orang yang mana berdebat tentang cerita ini, saya mula cari buku ni. Dulu cari buku kat Shopee pun tak jumpa, Lazada pun tak jumpa buku ni, payah nak jumpa. Last sekali beli dekat eBay, dapat dekat eBay, mahal pun mahal lah, janji dapat kitab ni, barulah puas hati. Rupa-rupanya orang bukan Islam, iaitu penulis ini, dia ada menyatakan antara sebab dia letakkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi nombor 1. Jadi bila kita melihatnya, kita jadi teruja. Sebab mereka mengakui ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak mereka mengakui ketokohan tersebut, mereka tidak akan letakkan Rasulullah jadi nombor 1. Lebih baik mereka letakkan Yesus nombor 1, Nabi Isa. Tetapi dia letakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara pengakuan mereka, pengiktirafan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nyatakan, saya bacakan sikit statement dia. Antara yang pertamalah, kalau tuan-tuan dapat hayati, memang tuan-tuan aku, ya Allah, betul-betul hebat Rasulullah ni, betul-betul hebat. Sebab pertama, antara dia mengatakan 33 centuries after his death, maknanya 13 dekad, 13 abad selepas kematian ataupun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his influence is still powerful and pervasive. Maksudnya pengaruh tu masih lagi kuat. Rupa-rupanya kenapa mereka berkatakan begitu walaupun dia telah wafat 1400 tahun dahulu? Kekuatannya ialah cara pentadbiran, cara Rasulullah mendidik, cara Rasulullah memerintah. Sebab di zaman Rasulullah kita ada kuasa-kuasa yang besar, seperti mana kerajaan Rom dengan kerajaan Parsi. Dua kerajaan ini punyalah hebat daripada segala senjata, harta kekayaan pun banyak. Tetapi kalau kita lihat kekuatan mereka, apa yang ada terhad, tak sampai sekarang. Dah gaib dah kerajaan Rom dengan kerajaan Parsi ini. Tetapi Rasulullah yang ada pada zaman tersebut sama-sama zaman Rasulullah sampai sekarang. Sebabnya di antaranya ialah tentang cara Rasulullah mengurus. Yang pertama,
Kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Rasulullah. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia memberi salam kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab salam, dan ketika itu Rasulullah sedang berbaring. Bila Rasulullah sedang baring, bila Rasulullah bangun menjawab salam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi menangis. Dia menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, kau datang ni pasal apa? Kau nak menangis pasal apa? Tiba-tiba datang menangis." Dia katakan, "Ya Rasulullah, kamu lihat di badan kamu ya Rasulullah." Sebab Rasulullah baring pada ketika itu ada dikatakan sebagai di atas pelepah kurma ataupun di atas kayu, di atas papan, yang mana badan Rasulullah ni berbekas. Tuan-tuan, kita tidur atas kapet ni pun bekas badan kita ni. Badan Rasulullah berbekas. Jadi Abu Bakar menangis sebab Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu tu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Kamu tu orang yang paling dekat dengan Allah. Kamu tu orang yang paling mulia dengan Allah. Tetapi kamu lihat sekarang ini, Raja Rom, Kerajaan Parsi, punyalah hebat, banyak duit, banyak anggota, sedangkan dia kafir. Kita orang Islam ya Rasulullah, kamu ni punya hebat, tidur macam ni, macam mana aku tak menangis?" Seolah-olah tak balance. Seolah tak balance. Allah bagikan harta kekayaan, punyalah hebat kepada orang kafir, tetapi orang yang paling Allah sayangi iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya begitu. Jadi Rasulullah jawab persoalan ni. Antaranya Rasulullah bagi tahu inilah nikmat iman dan ihsan. Yang mana nikmat ini Allah tidak akan berikan kepada orang lain melainkan orang-orang Islam, dan mengatakan inilah di antaranya Rasulullah didik orang-orang Islam bukan dengan harta kekayaan. Rasulullah tak didik pun. Rasulullah tak suruh pun pergi cari harta kekayaan dunia. Rasulullah tidak suruh pun kerja dunia. Sebab kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mendidik, bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat, di antaranya kita lihat beberapa hadis yang sempat saya rakamkan. Tengah-tengah bawa kereta tadi pun boleh rakam hadis sebenarnya. Di antaranya kalau kita lihat sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengatakan, "Fa wallahi, jika kamu celupkan jari kamu di dalam lautan, kemudian kamu angkat, kamu akan lihat air lautan itu akan melekat di hujung jari kamu." Dan Rasulullah mengatakan itulah nikmat dunia, sedangkan yang tertinggal tu, air lautan yang banyak tu, itu nikmat akhirat. Rasulullah kata, kamu cari yang sikit ni kenapa? Yang kamu terkejar-kejar. Kalau kita lah di atas muka bumi sekarang ni, orang yang paling kaya siapa tu? Elon Musk tu paling kaya. Itu baru hujung jari kamu. Air yang baki di hujung jari kamu, itulah hebatnya dunia ni. Tetapi di hari akhirat tu baki segala-galanya. Itu hadis yang pertama. Mana Rasulullah nak bagi tahu sahabat? Rasulullah kata jangan cari kegayaan, jangan kejar dunia tu, akhirat lagi banyak. Ini cara didikan. Jadi yang kedua, di antara peristiwa yang lain dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berjalan dengan para sahabat pergi ke pasar. Dalam perjalanan Rasulullah terjumpa seekor bangkai kambing yang dah mati, dan bangkai tersebut, seekor kambing, dalam keadaan kambing tersebut telinga dia cacat. Jadi bila Rasulullah jumpa, Rasulullah kata kepada sahabat ni, "Wahai sahabat, kamu tengok ni ada kambing dah jadi bangkai. Wahai sahabat, kalau aku tawarkan kepada kamu 1 dirham, siapa nak ambil?" Tak ada sahabat yang nak ambil. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, benda dah bangkai, makan pun tak boleh. Jangan setakat makan, telinga ni pun cacat." Jadi tidak ada sahabat pun yang nak walaupun ditawar dengan 1 dirham. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Apa kata aku bagi kamu free je? Mana aku bagi free, 1 dirham pun tak bayar." Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalaulah bangkai kambing ni masih hidup, dia masih juga tidak ada harga sebab telinga dia cacat." Maksudnya sahabat pun tak nak. Kemudian Rasulullah bersabda kali ketiga, "Fa wallahi, dunia yang kamu duduk sekarang ni lebih hina daripada bangkai kambing yang kamu tak nak ni. Bangkai kambing yang aku bagi kerana percuma pun kamu tak nak, dunia yang kamu duduk ni lebih teruk daripada bangkai kambing yang kamu tak nak ni." Ini cara Rasulullah. Sebab itu bila cara Rasulullah mendidik dengan ilmu, dengan kefahaman, dengan akhlak, jangan pentingkan dunia, pentingkan akhirat, sampai pengaruh dia sampai sekarang. Sampai tak? Sampai.
Kalaulah dia didik tentang harta, tentang dunia, Rom tu punya hebat dah. Kerajaan Rom pun lingkup. Kerajaan Parsi punya hebat dah. Bukti dah ada dah. Zaman Rasulullah, dia pun lingkup. Tapi Rasulullah masih berterang, orang yang bukan Islam, dia mengatakan ini cara yang terbaik. Yang mana kalau kita dapat ikut ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita didik mengenai dengan ilmu. Kita jangan didik dengan harta kekayaan. Kita jangan didik benda dengan keduniaan. Kita didik macam mana Rasulullah didik. Rasulullah katakan, janganlah kamu cari benda-benda macam ni. Jadi ini di antaranya apa yang Rasulullah nyatakan tentang perkara ini. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Bukan sahaja Rasulullah menceritakan tentang dunia, Allah juga menyerakamkan perkara ini tentang dunia. Allah bagikan perumpamaan, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26, iaitu Allah berfirman, aku tidak segan memberikan satu perumpamaan yang lebih kecil daripada itu ataupun seekor nyamuk. Allah memberikan dunia ini perumpamaan seperti mana seekor nyamuk. Kita kadang-kadang bila kita baca dengan, seronok juga, mula nak mengkaji ni, apa kena mengena pula nyamuk dengan dunia? Kan tak ada kena mengena. Tetapi bila Allah letakkan dalam Al-Quran, kita lihat dalam beberapa tafsir, memang ada kena mengena. Apa kena mengenanya? Allah nak bagi tahu ni, orang-orang yang duduk di atas muka bumi ni, dia sama dengan kehidupan seekor nyamuk. Yang mana nyamuk ini, dalam kehidupan ataupun kitaran nyamuk ini apabila lapar, nyamuk ni terbang bebas berterbangan, suka hati dia nak pergi mana pun. Nyamuk yang sedang lapar, Allah mengumpamakan seperti mana manusia yang tidak terikat dengan dunia. Kamu tidak terikat dengan harta, kamu tidak terikat dengan jawatan, kamu tidak terikat dengan duniawi. Kamu bebas beramal, kamu bebas beribadat, kamu bebas melakukan segala amalan sebebas-bebas seperti mana seekor nyamuk yang sedang lapar. Tetapi bagi seekor nyamuk yang sedang kenyang, dia akan menghadapi kematian. Sebab apa? Tuan-tuan, kita tengah forum ni tiba-tiba nyamuk gigit. Tengok pula bontot dia besar warna merah. Confirm aku tepuk bagi mampui. Kalau tepuk dia lari pun, dia akan lari kat bawah je, tak boleh lari ni atas. Berat sangat. Maksudnya, nyamuk yang sedang kenyang, Allah perumpamakan seperti mana manusia yang terikat dengan dunia. Maksudnya harta kamu banyak, tanggungjawab kamu banyak, jawatan kamu pulang banyak, sampai sehingga kan kamu ini tidak sempat untuk beribadat kepada Allah, sampai tak sempat nak duduk dalam forum ni. Kan rugi. Jadi bila Allah memberikan perumpamaan tentang dunia, Rasulullah juga ingatkan tentang dunia. Inilah tentang ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadikan apa? Dia bagikan kita peringatan. Kalaulah Rasulullah nak didik kita dengan harta, boleh ke tak boleh? Boleh. Rasulullah tu memang ditawarkan untuk jadi pemimpin. Orang kafir Quraisy pernah tawarkan. Dia kata, ya Muhammad, kalau kau boleh hentikan perkara ini, hentikan ajaran ini, kami lantik kamu jadi pemimpin. Kamu nak harta, kami bagi harta. Kamu nak perempuan, kami bagi. Semua kita, kami sembah kamu jadi ketua kami. Rasulullah dapat tawaran. Bukan Rasulullah tak pernah dapat tawaran. Tapi bukan itu matlamat Rasulullah. Matlamat Rasulullah tadi, dia mendidik daripada bawah. Bila asas bawah ni mantap, bila asas bawah ni sudah hebat, dia akan pergi sampai ke bila-bila. Sampai sekaranglah kita masih mengikut apa yang Rasulullah nasihatkan. Tuan-tuan dan puan Allah, untuk kehidupan dunia ni macam Rasulullah bagi tahu tadi. Rasulullah kata kehidupan dunia ni terlampau hina. Jadi kadang-kadang bila kita fikir, ustaz, kalau macam tu kita duduk atas muka bumi yang hina ni, kita nak buat apa? Jadi pening pula kita. Macam mana kita nak teruskan? Perjalanan masih jauh ni. Jadi bila peranggapan begini, kalau kita lihat, saya kongsi sedikit. Saya dapat satu pula wasiat Imam Ibn Qudamah. Imam Ibn Qudamah dia counter balik. Imam Ibn Qudamah mengatakan memang benar, Rasulullah mengatakan dunia ni hina. Tapi Imam Ibn Qudamah menyatakan, kamu lakukan 4 perkara, kamu akan jadi mulia. Allah mulia kamu, Allah angkat derajat kamu. Allah memuliakan seseorang yang melakukan 4 perkara ini di atas muka bumi yang hina ni. Agak-agak 4 perkara tu apa, tuan-tuan? Masa dah cukup belum? Boleh. Boleh? Dia tambah setengah jam tu. Saya bagi simple. Imam Ibn Qudamah mengatakan 4 perkara yang kita kena buat di atas muka bumi yang hina ni, untuk Allah angkat darjat kita. Oh, hebat. Dengar jawapan pun kita dah seronok dah. Apa benda ni ustaz?
Sebab Rasulullah bagi tahu kan, ini adalah hina, lebih hina daripada bangkai kambing tadi. Tapi Imam Ibnu Qudamah bagi tahu, kamu tidak akan jadi hina. Kamu akan jadi hebat disebabkan 4 perkara ini. Yang pertama, Imam Ibnu Qudamah nyatakan, jadikan bumi ini, jadikan dunia ini tempat perniagaan. Tempat perniagaan. Bila kita fikir balik, nak menjaga apa? Nak menjaga biusup ke nak menjaga nasi lemak? Rupa-rupanya perniagaan ini berada di dalam Al-Quran. Allah terangkan di dalam Al-Quran ada 3 ayat. Surah pertama saya lupa. Surah yang kedua surah At-Taubah ayat 111. Surah yang ketiga surah As-Saff ayat 10 hingga 12. Perkara ini, perniagaan yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan perniagaan yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qudamah ialah amal ibadat kita. Baca Quran, solat, sedekah. Ini semua adalah perniagaan antara kita dengan Allah yang kamu lakukan di atas muka bumi. Allah bagi ganjaran dan perniagaan itu tidak akan rugi. Takkan rugi. Maksudnya jadikan tempat bumi ni yang hina ni sebagai tempat perniagaan, iaitu berniaga antara kita dengan Allah. Bukan kita dengan manusia je kena berniaga. Kita dengan manusia berniaga juga kadang-kadang tak balik modal, rugi pun ada. Tapi dengan Allah, Allah menjamin perniagaan antara kita dengan Allah mendapat keuntungan. Dan surah dalam surah tadi, surah At-Taubah ayat 111, Allah menjanjikan bi anna lahumul jannah. Allah balas dengan syurga lagi. Jadi ini perkaranya. Yang pertama, berniagalah. Kita duduk atas muka bumi, kita berniaga. Yang kedua, kamu duduk di atas muka bumi, jadikan muka bumi ini sebagai gelanggang perlumbaan. Ustaz, nak lomba apa ni? Lomba lari ke lomba makan burger paling banyak? Ni tokek burger. Tokek burger ni. Jadi kita makan burger banyak. Nak lomba apa ni? Sebenarnya apa yang Imam Ibnu Qudamah bagi tahu, perlombaan di atas muka bumi terkandung juga dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat, bersegeralah dalam melakukan kebaikan, berlumba-lumbalah dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, yang mana Allah letakkan dalam Al-Quran, itulah gelanggang dia. Apa yang kamu nak buat, semuanya Allah jelaskan. Jadi apabila kamu duduk di atas muka bumi yang hina ni, kamu diangkat oleh Allah, mulia kamu di sisi Allah, walaupun di atas muka bumi yang cukup hina ni. Sebab itu bila Rasulullah hebat kan, Rasulullah didik kita, Rasulullah takut-takutkan kita. Rupanya untuk apa? Kita bersungguh-sungguh duduk di atas muka bumi. Perkara yang ketiga, Imam Ibnu Qudamah nyatakan, jadikan dunia ini sampai ladang untuk menanam. Timbul pula soalan, Ustaz, nak tanam apa? Nak tanam mangga harum manis ke apa ni? Apa yang kita nak tanam? Iaitu tentang amal kebajikan kamu. Yang pertama, salah satunya ialah sedekah. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, saya lupa Ustaz ayat nombor apa, perumpamaan seperti mana sebiji benih ditanam, tumbuh 7 batang tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Yang mana Allah berikan perumpamaan, kebaikan bersedekah, kamu menanam 1 biji benih, dia akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Begitulah perumpamaan kamu tanam di atas muka bumi Allah, kamu akan tuai di hari akhirat. Macam-macam benda yang kita boleh buat. Jadi yang kedua, seperti mana orang yang berjihad. Orang yang berjihad, syahid di jalan Allah ni, Rasulullah lihat satu kaum ketika mana Isra dan Mi'raj, iaitu satu kaum yang tanam pada hari yang sama, tumbuh hari yang sama. Tanam pada hari yang sama, tumbuh hari yang sama, dia tuai pada hari yang sama, dah habis tuai, datang lagi hasil. Rasulullah tanya, wahai Jibril, apa kena dengan kaum ni? Dia tanam hari yang sama, tumbuh hari yang sama, lepas tu tuai, tumbuh lagi. Rasulullah bagi tahu, Jibril bagi tahu, inilah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid Allah lipat gali gandakan 700 kali ganda, yang mana dia kena buat amalan tersebut atas muka bumi Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, bumi ni, walaupun Rasulullah bagi tahu tadi bumi ni hina, tapi kamu jadikan bumi ini tempat kamu sediakan satu bekalan, dan bekalan itu untuk satu perjalanan yang cukup jauh, yang tidak ada orang pernah pergi. Tuan-tuan, kita nak balik kampung pun macam-macam kita sedia. Kalau lagi-lagi kalau ada anak, pampers, susu, air suam, semua kita buat. Tapi Imam Ibnu Qudamah katakan, kamu sedia satu bekalan perjalanan yang cukup panjang. Sebagai contoh, Rasulullah bagi tahu perjalanan yang cukup panjang, alam barzah. Alam barzah tu dah cukup panjang dah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kamu akan duduk di alam barzah tu sampai hari kiamat. Bila? Wallahu a'lam. Kalau zaman Rasulullah pun dah dikebumikan 1400 tahun, melebihi usia mereka duduk. Rasulullah bagi tahu, kalau kamu sediakan bekalan ini, kamu duduk 1 juta tahun pun kamu akan gembira.
Tapi kalau kamu tak sediakan bekalan, kamu akan cakap, ya Allah, bila nak kiamat ni ya Allah? Bila nak kiamat? Apakah bekalan tersebut? 3 perkara. Rasulullah SAW bersabda, apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalan, melainkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaat, anak soleh yang berdoakan. Itu contoh yang terbaik dah. 3 perkara tersebut Rasulullah jamin, kamu duduk dalam kubur kamu akan selamat. Itu di antara cantik dah Rasulullah bagi tahu. Tapi ingat, sekiranya kamu selamat di kubur, insya-Allah di tempat-tempat lain kamu akan selamat. Tapi dalam kubur kamu terkandas, jangan harap kamu akan terlepas pada pintu-pintu akhirat yang lain. Jadi itu round yang pertama. Ketokohan Rasulullah SAW memang diiktiraf oleh orang yang bukan Islam, seperti mana buku yang saya bawa tunjukkan tadi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca seronok, dia punya ulasan tu ada 5 ke 6. Yang mana sempat saya kongsi, mana ni saya kongsi. Terima kasih Tuan Kongsi. Alhamdulillah, semangat seronok saya bila mendengar guru saya dia bercakap. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, dalam buku yang Ustaz Faizal cakap tadi, 100 ranking of the most influential person tadi, ranking nombor 1 Rasulullah SAW. Buku ni memang kontroversi lah, macam Ustaz Faizal cakap tadi. Nombor 2 Isaac Newton, ya. Bukan Nabi Isa lagi. Nabi Isa adalah nombor ketiga daripada ranking tu. Dan Nabi Musa nombor ke-15 tuan-tuan. Masya Allah, dia orang macam mana, dia orang ada ya, ada juga buku tu, walaupun pernah di-ban buku ni. Di-ban. Rasulullah SAW ketokohannya seperti yang Ustaz Faizal cakap tadi, memang diakuilah oleh kita umat Islam, memang sepatutnya memang mengakui Rasulullah. Begitu juga dengan orang-orang yang bukan Islam. Ketokohan Rasulullah ni tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati sekalian, yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak bandingkan dengan individu ataupun macam nabi-nabi lain, rasul-rasul lain, bukan sekadar rasul dan nabi, tapi ketokohan individu. Maksudnya seperti kita boleh simpulkan macam individu lain seperti Adolf Hitler, Barack Obama, dan semua dah memang jauh berbeza. Sama juga seperti individu yang Allah nukilkan, hebat individu ni. Allah nukilkan sebanyak 74 kali dalam Al-Quran, iaitu Fir'aun. Fir'aun pun memang ketokohannya diakui, sehingga kan di dalam Al-Quran 74 kali Allah nukilkan nama Fir'aun. Di dalam Fir'aun ni, dia punya hebat ketokohannya tu, dia boleh membina piramid, Ustaz. Dekat piramid tu memang ada tulisan dan juga gambar-gambar. Dekat piramid tu tuan-tuan dan puan-puan boleh google, ada aeroplane in the pyramid, ada kapal terbang dekat piramid tu, lukisannya ada UFO, ada kapal terbang, ada ni Allahumma salli Muhammad, apa tu, kereta kebal, sehingga inilah. Tetapi dekat piramid yang sebesar-besar tu, tak ada satu pun yang menunjukkan tentang kepribadian Fir'aun tu, ketokohan dia macam mana. Tetapi Rasulullah SAW dari bangun tidur sehingga Rasulullah tidur balik, seperti yang kita selalu baca di dalam kitab Asyama'il Muhammadiyah, ada 399 riwayat yang dikarang oleh Imam Tirmizi di dalam Asyama'il Muhammadiyah itu, melibatkan penampilan harta benda Rasulullah, adab juga dengan kehidupan Rasulullah sendirilah. Begitu hebatnya ketokohan Rasulullah, sehingga semua sahabat-sahabat dan imam-imam yang kemudian menukilkan tentang kepribadian dan ketokohan Rasulullah SAW. Okey, kembali kepada panelis yang kedua kita, yang tadi pun hebat, ini pun tak kurang juga hebatnya. Subhanallah. Okey Ustaz, apakah keistimewaan Rasulullah SAW ni berbanding dengan nabi-nabi dan rasul-rasul? Sebab kita tahu nabi-nabi dan rasul-rasul banyak sebelum Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ini merupakan nabi dan rasul yang terakhir yang Allah utuskan untuk kita, yang sehingga ini kita boleh banggakan Rasulullah sebagai penghulu segala nabi dan rasul. Silakan Ustaz. Lambat. Okey. Bismillah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dihormati, terima kasih kepada kekanda saya saudara Faizal, masya-Allah. Ni pun biro dakwah juga ni.
Dia dakwah ni luas tuan-tuan. Bukan saja kena bagi ceramah. Kalau nak banding jasa dia pada agama, dia lagi banyak. Boleh kata kadang-kadang sampai jauh malam saya dah tidur, dia tak tidur kan. Dan yang saya sangat hormati dan saya kasihi kekanda saya, Ustaz Al-Faizal, Masya Allah, sedang menyiapkan PhD, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan seterusnya tuan-tuan, ustaz-ustaz yang hadir, barakallahu fikum, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan sidang yang mendengar sama ada di depan saya, kita semua, dan juga dalam live Facebook. Pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang terbaik bagi kamu. Liman kana yarjullaha, jika kamu ingin mencari keredaan Allah, wal yaumal akhir, dan bekalan akhirat, kehidupan akhirat, wa zakarallaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul azim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz sebut maksud, saya ulang balik matanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba alaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu hatta akuna ahabba ilaih, sehingga mana dia tidak mencintai aku selagi mana dia tidak cinta pada aku, min walidihi, lebih daripada dia cinta anaknya, wa walidihi, kedua ibu bapanya, wa nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Tuan-tuan, Masya Allah, Nabi SAW berikan kita, pertama saya sebut ayat Quran, contoh yang terbaik. Manusia nak selamat, kita ada idola dalam kehidupan kita, Masya Allah, setiap hari. Ini idola saya ni. Tapi hakikatnya, Masya Allah tuan-tuan, yakinlah, idola kita Nabi SAW, yang mana kita ingati dia bukan sekadar maulud Nabi, bukan sekadar bulan Rabiul Awal, tetapi sepatutnya kita meneladaninya dalam setiap masa kita. Sampai bila? Sampai kita mati. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, saya sebut tentang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, yang pertama, tugas kamu beribadah. Yang kedua, kamu kena ajak orang lain sama beribadah. Yang ketiga, tak cukup kita beribadah dan tak cukup dengan kita mengajak manusia beribadah tanpa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang macam kita, dia sibuk bekerja dan dia sibuk kepada orang supaya pekerjaannya buat kerja yang sama, tapi tidak mewujudkan kecintaan dalam kerja tersebut. Dia tak bagi tahu apa misi-misi kita. Maka apa berlaku? Maka tak akan dapat satu kerja yang baik, yang berkualiti. Maka Masya Allah tuan-tuan, soalan yang pertama ditanya, bagaimanakah, apakah keistimewaan Nabi SAW, khataman nabiyyin ini, Nabi yang kita rindu. Nabi SAW ni, Masya Allah, keistimewaan Nabi saya sebut sebelum tu tuan-tuan. Banyak perjuangan Nabi sampai sepatutnya kita ni terhutang budi banyak dengan Nabi SAW. Nabi penuh dengan darah pengorbanan. Di Uhud patah gigi Nabi, di Taif berdarah kaki Nabi. Nabi SAW di Khandaq, perang Ahzab, di Badar, dan tengok di Uhud, subhanallah. Sampai Uhud tak tenang. Dalam satu riwayat, Uhud tak tenang, menggigil Uhud. Allah kata, wahai Uhud, tenang kamu, diam kamu. Dalam riwayat Ibnu Tirmizi, tuan-tuan, subhanallah, nak bagi tahu sayang Nabi SAW, pengorbanan Nabi kat kita. Habis masa. Azan. Baik. Yang pertama, Masya Allah tuan-tuan, mungkin boleh catat sedikit, kita ambil ilmu. Saya, alhamdulillah, saya ingat guru saya, antaranya Maulana Wan Hilmi. Saya keluar tabligh, keluar dakwah dengan dia, Masya Allah.
Tuan-tuan, saya inspirasi saya. Ini Masya Allah, kita pun jauh dengan Nabi. Antaranya Nabi SAW tinggalkan kita wal ulama warasatul anbiya. Maka kita ambil guru-guru kita yang alim faqih. Saya sebut antaranya guru yang saya banyak belajar sifat para sahabat, sifat kenabian, sifat orang alim. Antaranya guru saya Maulana Him. Dia kata apa? Tuan-tuan, Masya Allah, Saudara Muhammad, antara yang saya begitu terpegun, Masya Allah tuan-tuan, setiap kali saya pergi majlis ilmu, walaupun dia dengar ataupun dia jadi penceramah, antaranya kaedah tuan-tuan kena ambil kita ni, saya dah, mungkin saya dulu buat antara adalah mencatat. Sampai hari ini semua ceramah saya tuan-tuan, Masya Allah, saya telah mengambil banyak isi daripada ustaz-ustaz. Nampak kita ni macam copy paste saja, tapi hakikatnya macam tu lah. Kita pun bukan ingat macam Imam Syafi'i buat ingatan kan? Jadi kita ambil, Masya Allah, ustaz-ustaz kita. Yang pertama, dalam surah Al-Quran, kelebihan keistimewaan Nabi SAW yang pertama, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran tentang para anbiya, Nabi berapa ramai dalam hadis Bukhari? 124,000 Nabi. Nabi, Rasul 313 hingga 319. Yang wajib kita beriman disebut nama-nama mereka dalam Al-Quran hanya 25 disebut, dan kita wajib imani. Tapi Masya Allah nak beritahu tuan-tuan, Allah sebut Ya Nuh, Ya Musa, Ya Isa ibn Maryam. Tapi dalam Al-Quran Nabi SAW yang pertama Allah guna perkataan 13 kali, malah lebih. Allah kata Ya ayyuhar Rasul. Subhanallah, ini lain. 2 kali Allah kata Ya ayyuhan Nabi. Surah Al-Isra ada. Saya nak buka apa saya catat ni. Saya tak sempat. Esok pukul 7.30 saya ada ceramah Maulid Rasul ni. Jadi kena simpan tenaga sikit. Baik. Kemudian Allah Muhammad 2 kali dalam surah Al-Maidah Ya ayyuhan Nabi. Allah SWT panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lagi, Rasul lagi. Subhanallah. Malam ni tuan-tuan saya minta sangat, hati kita ikhlas ke tak ikhlas ke, bila disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tolong dan tolong selawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Kita ni pendosa tuan-tuan. Nabi SAW iktiraf, siapa yang berselawat confirm dia dapat ganjaran lagi, Allah bagi lagi dia pengampunan. Yang kedua, apakah kelebihan Nabi berbanding Nabi-Nabi yang lain? Allah bersumpah dengan umur Rasulullah dalam surah Al-Hijr ayat 72. Maksudnya Allah kata, wahai demi umur kamu Sayyidu Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka memutatuli dalam kemabukan maksiat mereka. Demi umur kamu wahai Rasulullah, Allah bersumpah. Hebat, Allah tak guna mana-mana Rasul. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala banyak dalam ayat Quran sebelum diceritakan tentang Nabi-Nabi dalam Al-Quran, Allah SWT cerita Nabi kita dulu. Hebat. Yang keempat, saya nak laju sikit tuan-tuan. Subhanallah. Sebab kalau saya ni jadi kuliah maghrib pula. Yang keempat, Nabi SAW Allah iktiraf menjadi imam. Ramai 124,000 Nabi. Nabi SAW semasa di Baitul Maqdis, sebelum Mi'raj dinaikkan, Nabi SAW jadi imam. Sebab itu disebut Imamil Muttaqin. Kenapa? Imam para orang bertakwa, Nabi SAW. Yang keempat, Allah mencampakkan, hebat, Allah campakkan kenyerian, nyeri hati takut pada musuh-musuh, takut kepada Rasulullah, kepada orang-orang beriman. Ini sebulan perjalanan. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Hebat, gerun, takut. Saya nak cerita perang, cuma panjang sikit lah, no? Yang keempat, dalam hadis Bukhari, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW beritahu, aku ditolong, dibantu oleh Allah dengan dicampakkan kepada musuh rasa takut dengan jarak 1 bulan. Ini kelebihan Nabi SAW. Tuan-tuan, saya nak sebut kelebihan Nabi SAW ni ada di kalangan kita di akhir zaman ni. Tak rasa apa-apa dengan Nabi SAW. Malah setiap hari sibuk menyatakan dunia. Sibuk cari harta, sibuk cari nama, sibuk cari kemasyhuran, sampai lupa nak ulang alik datang masjid. Tuan-tuan, macam mana kita kata
keistimewaan Nabi dan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW susah, tapi Nabi ni subhanallah bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ulang alik masjid. Subhanallah. Baik, yang keenam, Allah iktiraf belum ada mana-mana umat diberikan ganjaran seperti dalam Quran. Allah sebut kuntum khairu ummat. Hanya umat Nabi SAW diberikan sebaik-baik umat. Maka kata ulama, kata guru saya Maulana Hilmi, kata apa? Bila Allah iktiraf kamu sebaik-baik umat, sudah pasti pemimpin itu sebaik-baik tokoh. Itulah guru yang mulia kita, Nabi SAW. Yang ketujuh, penyakit taun dan dajjal laknatullah alaih tidak boleh masuk ke kota Rasulullah SAW. Hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW sebut, ada malaikat yang menjaga pintu-pintu kota Madinah, tidak akan sesekali dapat masuk penyakit taun dan dajjal. Yang ke-8, mencintai Nabi SAW merupakan suatu kewajipan. Itu yang baca ayat tadi. Tidak sempurna iman. Tuan-tuan, cintalah siapa pun selagi tak cinta pada Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi umrah, masya-Allah, ada tuan-tuan tengok, siapa yang ziarah aku maka wajib aku syafaat untuknya. Ini hadis Nabi SAW. Saya nak sebut syafaat ni beberapa golongan syafaat, mungkin soalan nanti next round pukul 10 insya-Allah. Tuan-tuan. Baik, yang ke-9, Rasulullah SAW juga merupakan, dalam hadis disebut tentang Nabi SAW adalah saudara saya Muhammad, orang yang pertama dibangkitkan. Dan Nabi SAW iktiraf, Nabi orang pertama tidak akan dibukakan pintu syurga, melainkan Nabi SAW akan mengetuk pintu syurga dan dibukakan. Beruntungnya kita. Bukan saja itu tuan-tuan, masya Allah, diharamkan masuk umat-umat lain ke dalam syurga sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, subhanallah, dalam kehidupan kita nak relatekan dengan kehidupan seharian kita. Cuba tanya diri kita. Hari ini masya-Allah Islam datang pada kita. Kita kena tanya, apakah sumbangan saya pada Islam? Dan kena tanya, apakah saya telah ikut jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi ajar kita, tuan-tuan, duduk ni pun Nabi ajar cara duduk. Cara bercakap Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, wa qulu lin-nasi husna, berkatalah yang baik sesama manusia. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang ambil inspirasi Al-Quran, seperti Ustaz sebut banyak ayat Quran, seperti mana awal-awal tadi moderator, masya-Allah, baca ayat Quran, Nabi SAW menanggung kesusahan. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, masya-Allah, saya dan kita semua saya ajak, antaranya kata Ustaz Faizal tadi, dunia ni busuk. Nabi sebut seperti bangkai kambing. Nabi kata, dan hadis yang kedua Ustaz Faizal kata apa? Nabi kata, falyanzur bima yarju', seperti seorang celup jarinya. Itulah nikmat yang titisan di jari itu, sikit saja, tapi kita duk mati-mati berebut. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, lama dah sangat hidup kita ni. 60 tahun kita hidup ni, lama sangat kan? Nabi kata, umur rumah aku ni baina sitin wa sab'in. Tak lama. Bila kehidupan dunia ni berlalu, mungkin tuan-tuan masih muda dari saya. Saya dah separuh abad umur, 30 lebih dah umur. Nak bagi tahu Allah, tak ada kesempatan rasanya. Tapi terus berjuang. Mudah-mudahan tuan-tuan, masya-Allah, ada pahala setiap kali kita buat ni. Kita niatkan malam ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lepas 60 tahun perjalanan kita ke mana? Dah Ustaz Faizal jelaskan tadi. Nabi kata, tuan-tuan, yang terakhir sebelum saya tamatkan, Nabi kata, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur ini permulaan kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu. Siapa yang berjaya melalui kubur ini, fama ba'dahu, selepas ini, Nabi kata, aisaru minhu, mudah urusannya lepas. Nabi kata, fa in yanju minhu, siapa yang gagal kubur ni, alam barzakh ni dia gagal. Ustaz kata, lama alam barzakh, subhanallah. Gagal alam barzakh, Nabi kata, fama ba'dahu asyaddu minhu, dia akan susah urusannya lepas. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak semua, anak murid pula, no? Kita ni kena selamatkan kehidupan. Tuan-tuan, ni ada kita bernafas, subhanallah. Ada masa renunglah muhasabah diri kita. Tuan-tuan, jangan tengok kita ni hebat, Allah buka aib kita ni, subhanallah. Saya tak mampu nak jumpa tuan-tuan.
Nak bagi tahu sentiasalah kita sebelum tidur, sentiasa kita dalam solat nawafil, sembahyang sunat kita, muhasabah dirilah kita. Kita hanya hamba Allah. Malah kata ulama, kamu pergi mana pun, kamu sedang membawa, kamu akan jadi dimakan cacing, dan kamu sedang membawa najis-najis. Betul tak tuan-tuan? Tak usah tak bawa najis. Tuan-tuan, subhanallah. Nak bagi tahu Nabi pesannya kita, selamatkan kehidupan. Ni masih ada kesempatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah, "in kuntum tuhibbunallah." Kalau kamu cinta Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah akan cinta kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan kamu kesalahan-kesalahan kamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kita nak selamatkan kubur kita, tuan-tuan, saya nak sebut tapi tak habis lagi. Pertama, nasihat daripada ulama, 4 perkara menyelamatkan kubur. Tuan-tuan kena ingat ni, saya sendiri, terutama saya lah. Pertama, perjanjian kita jangan sesekali tinggal solat. Ni dalam Facebook ni dengar ni. Tuan-tuan, tolong jaga solat. InsyaAllah siapa jaga solat, Allah Subhanahu wa taala pelihara kuburnya. Yang kedua, pelihara Al-Quran. Jaga Al-Quran. Buat sahabat dengan Al-Quran. Anak-anak, tuan-tuan, jangan sekali putus hubungan dengan Al-Quran. Yang ketiga, zikrullah. Semua dunia ni terlaknat oleh Allah illa bi zikrillah, kecuali yang ada zikir. Pakaian kita, kenderaan kita, rumah tangga kita, kena bawa semua berzikir pada Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kalau kita ada unsur-unsur, siang ni sekarang ni, malam ni, kita ada perasaan apa-apa yang mungkin zulumat ataupun hati kita ada perasaan dia ni bukan siapa pun, dia tak ada apa pun, kita melihat prasangka yang buruk, tuan-tuan tolong buang. Kenapa? Sebab hakikatnya kita tak ada apa-apa. Yang ketiga, zikrullah. Yang keempat, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man ahya sunnati faqad ahabani. Siapa yang hidupkan sunnah aku, dia mencintai aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta pada aku, dia akan bersama-sama aku duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak sebut, masya-Allah, itu antara amalan kita. Mudah-mudahan bukan tuan-tuan nak selamat dunia ikut Nabi, nak selamat akhirat, kehidupan pendek di dunia, menyelamatkan permulaan kehidupan perjalanan kita yang jauh. Ada lagi di depan kita ni, kubur, ada mahsyar, ada syafaat. Nanti cerita syafaat pula. Dan di mahsyar syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Al-hisab, al-mizan, amal-amal gitu. Kemudian meniti titian sirat, panjang jauh perjalanan. Mudah-mudahan tuan-tuan doa saya, kita semua ni, tarik tangan saya dan kita semua masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan kita semua kena berjanji kita nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak berjuang dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita dapat nikmat Islam, nikmat hidayah. Wabillahi taufik, kita sambung semasa insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semangat juga untuk guru saya yang kedua ni. Masya-Allah, semakin semangat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukanlah kali pertama kami bersama ni, forum ni. Yang kali pertama hari tu 4 April, ketika festival Ramadan Putrajaya di dataran. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah di sini pusingan pertama kita dah mendengar bicara daripada kedua ahli panel tadi. Di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, Allah mengatakan di dalam surah Al-Taubah ayat yang ke-56 yang saban minggu kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera dan penghormatan yang sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita solat, tetapi Allah tak solat, tuan-tuan. Begitu juga dengan puasa. Kita berpuasa, Allah tak berpuasa. Zakat, haji apa semua begitulah. Tetapi apabila Allah memerintahkan kita supaya berselawat, Allah dan para malaikatnya berselawat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kisah selawat ni saya ada mendengar daripada guru saya berkata, daripada Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Khatib
Al-Hasani Al-Jalani, dia pernah dia pernah menyatakan bahawa Saidina Imam Al-Syahili pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi itu dia bertanya sendiri pada Rasulullah, "Qala ya Rasulullah, Allah yusalli hasyar salawat ala yuman salli ala nabi mara wahid qafilan an hadiran qad." Maksudnya tuan-tuan, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berselawat 10 kali daripada seperti ayat Quran tadi, berselawat 10 kali kepada sesiapa yang berselawat kepadamu. Adakah Allah berselawat 10 kali itu kepada orang yang berselawat kepadamu itu ketika dia berselawat dalam keadaan lalai?" Yakni seperti kita berselawat ketika kita tengok telefon, tengok TV, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun ketika kita berselawat dengan hadirnya hati. Maksudnya ketika kita betul-betul menekunilah, maksudnya bertasbih ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ada hadir hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imam Asy-Syahili tadi di dalam mimpi beliau, sesungguhnya seperti yang kita semua sedia maklum, sesiapa yang bermimpi Rasulullah itu benar, kerana syaitan itu tidak dapat menjumpai Rasulullah di dalam mimpi. Dia kata, Rasulullah menjawab, Allah berselawat 10 kali kepada sesiapa yang berselawat kepadaku dengan lalai hatinya. Maksudnya walaupun kita lalai hatinya, tetapi mulut kita berselawat, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Dan baginya malaikat seperti gunung memohon keampunan, yakni ketika kita berselawat khusyuk. Masya Allah. Maka tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau hadir hati kita ketika berselawat itu, memang tiada dinukilkan bahawa pahalanya sebesar mana. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui perkara itu. Okey, kita kembali kepada Ustaz Faizal. Daripada soalan yang pertama tadi seperti macam tak puas rasanya. Bolehkah Ustaz sambung sikit daripada yang pertama tadi? Apakah sebab-sebab lain Ustaz yang menyebabkan orang-orang yang bukan Islam ni mengiktiraf ketukuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Saudara Faizal. Saya pun khusyuk juga penjelasan dia tadi tu. Allah. Hebat. Jadi tu antara kebaikan berselawat. Jadi insya-Allah untuk round yang kedua ni, seperti mana tadi, kalau ikutkan dalam kitab tadi, dia ada beberapa, tak selesai ada 6 yang saya boleh simpulkan. Cuma yang pertama tadi disebabkan tadi ketukuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin. Yang kedua, kalau kita lihat, mereka kagum dengan Al-Quran. Sebab apa mereka kagum dengan Al-Quran? Sebabnya saya cuba bacakan. Yang kedua ni, dalam penulisan dalam kitab tersebut, dia mengatakan Muhammad play a far more important role in the development of Islam than Jesus did in the development of Christianity. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lebih jauh penting dalam membangunkan agama Islam berbanding dengan Jesus. Jadi dia buat comparison antara dua ini. Sebab apa? Sebabnya ialah most of these utterances were copied more or less faithfully during Muhammad's lifetime and were collected together in authoritative from not long after his death. Maksudnya, kata-kata Rasulullah ini dicatat. Disebabkan apa yang dicatat tersebut dan kekal sampai sekarang, dan hasil catatan tersebut terhasillah Al-Quran dan hadis. Jadi kedua-dua perkara ini pula, bila mereka kaji, Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang Al-Quran itu sendiri, seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 87, wa man asdaqu minallahi hadisa. Tidak ada perkataan yang lebih benar melainkan perkataan Allah, iaitu Al-Quran. Al-Quran kalam Allah itu sendiri. Jadi bila Allah meletakkan bahawasanya tidak ada benda yang paling hebat lagi dah berdasarkan kalam Allah, dan orang Islam pula menjadikan kitab itu sebagai sandaran yang utama. Kita di dalam apa-apa masalah sekalipun, Al-Quran menjadi keutamaan kepada kita. Seperti mana Muaz bin Jabal pernah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di satu tempat.
Rasulullah hantar naik unta sampai ke satu tempat, dan Muaz bin Jabal merasakan rasa macam sedih je kali ni bila Rasulullah hantar. Rasa sedih je. Kemudian Rasulullah bagi tahu, mungkin ini kali terakhir kamu jumpa aku. Sampai di satu tempat, jadi Rasulullah tanya kepada Muaz, wahai Muaz, sekiranya terdapat permasalahan, dengan apa yang kamu akan sandarkan? Muaz bin Jabal menjawab, yang pertama Al-Quran. Dia kata, betul, tetapi sekiranya dalam Al-Quran tak ada, kamu nak buat macam mana? Saya akan ikut sunnah. Okey, tapi kalau dalam sunnah pun tak ada, saya akan gunakan ijtihad saya, pendapat saya. Jadi Rasulullah berdoa pada ketika itu, kamulah orang yang paling tepat, paling baik. Jadi jawapan Muaz bin Jabal tadi mengatakan, sandaran kita orang Islam yang pertama adalah Al-Quran. Macam mana pun Al-Quran. Jadi kehebatan Al-Quran ini dikagumi oleh orang-orang yang bukan Islam, sebab sehingga sekarang masih dibaca. Dan ada satu video baru ni. Video ni dekat Indonesia. Indonesia kan selalu buat comparison. Rupa-rupanya ada seorang kolektor buku. Kolektor buku ni dia merantau sampai China, sampai ke Jepun. Akhirnya dia berhenti dekat Jepun. Dia berhenti dekat Jepun, dia beli satu kitab Al-Quran. Dia tak tahu pun Al-Quran tu sebenarnya, tapi dia tengok-tengok macam Arab Al-Quran lah kot. Kecil, tapi dah lusuh habis dah. Mahal pun dia beli. Rupa-rupanya bila sampai dekat rumah, dia tunjuk kolektor dia, kitab Bible tu ada banyak. Dia tunjuk, inilah dia, ini versi 1, versi 2, versi 3. Kandungan tak konsisten pun. Tapi bila dia tunjuk balik, ada 3 versi Al-Quran dekat tangan dia. Kalau tuan-tuan tengok, dia buka tu macam memang nak lusuh dah. Kalau buka kompat mungkin bercerai habis dah. Dia buka pelan-pelan, dia tunjuk surah Al-Fatihah saja. Dia kata, you see, 3 kitab ni konsisten. Walaupun susunan dia agak beza lah, susunan dia agak beza sikit, tulisan dia, tapi konsisten. Dia kata ini yang menyatakan kepelikan dia. Sebab kitab ini pula dikatakan ditulis 1400 tahun dahulu, yang mana sampai sekarang masih konsisten. Dia bukan yang terkini pun masih konsisten. Jadi ini di antaranya dinyatakan dalam kitab tersebut disebabkan benda itu disalin, dicatat ketika mana Rasulullah masih hidup lagi. Dan juga kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir, yang bermaksud Alif Lam Ra, inilah kitab yang disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan daripada sisi Allah yang maha teliti lagi maha bijaksana. Jadi jelaskan kitab itu pula disusun dengan cantik dah. Dan Allah jelaskan secara terperinci yang diturunkan daripada sisi Allah yang maha teliti lagi maha bijaksana. Dan ada juga ayat lain mengatakan Al-Quran itu Allah lindung. Allah lindung ayat Al-Quran, seperti mana kalau kita lihat Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula kami akan menjaganya. Dan dalam ayat yang lain Allah menyatakan dalam surah Al-Isra ayat 88, lagi hebat kalau tuan-tuan baca. Ayat Al-Isra ayat 88 Allah kata apa? Allah berfirman, sekiranya jin dan manusia bergabung jin dan manusia bergabung nak buat satu lagi Al-Quran, kamu takkan berjaya. Kamu takkan berjaya. Berapa banyak jin, berapa banyak manusia kita bergabung, kita buat musyarat dekat surah Al-Farabi nak buat lagi satu Al-Quran, confirm tak boleh. Jadi disebabkan perkara ini, penulisan tersebut bila kita kaji, kenapa diletakkan Rasulullah sebagai orang yang berpengaruh, salah satu sebabnya selagi mana Al-Quran itu dibaca, pengaruh itu akan berjalan. Dia akan berjalan. Dan insya-Allah pengaruh ni sampai ke hari kiamat, sebab tidak ada orang yang tak akan baca Al-Quran. Dan juga termasuklah hadis. Sebab itu kalau kita lihat hadis ni pula, yang cumanya yang menolak hadis ni orang Islam juga yang menolaknya pun. Padahal orang kafir ikram hadis. Sebab penulisan itu dicatat ketika mana Rasulullah masih hidup lagi. Dan dicatat pula cara catatan dia berbeza. Dia bukan cara cerita-cerita kartun. Cara catatan dia ada sanad. Cara penulisan dia berbeza. Dan dia dipelihara sehingga kan orang Islam mengasingkan mana yang sahih, mana yang tak sahih untuk menjaga ketulinan. Sampai di situ sekali mereka mengatakan punyalah hebat. Dan kalau kita lihat, yang menolak siapa? Orang Islam. Bukan orang dia, orang kafir. Orang Islam lagi yang menolak.
Al-Quran. Tapi bila kita lihat penolakan Al-Quran ni, kita tak heran sebenarnya. Sebab penolakan ini terjadi ketika Rasulullah masih hidup lagi. Kalau kita menilai peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah diisra'kan pergi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dimi'rajkan naik ke atas langit. Bila Rasulullah turun, tuan-tuan baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, punyalah panjang. Imam Muslim punyalah detail dia letak. Apa Imam Muslim letak dalam riwayat tersebut? Imam Muslim mengatakan bila Rasulullah turun saja, Rasulullah bukan gembira, Rasulullah jadi takut. Sebab apa Rasulullah jadi takut? Sebab perkara yang terjadi pada Rasulullah kena sebarkan. Perkara yang sebelum ini pun mereka tolak, ini kan perkara yang lagi besar. Jadi bila Rasulullah duduk diam, datang pula Abu Jahal. Watak Abu Jahal masuk. Abu Jahal datang kepada Rasulullah. Abu Jahal mengatakan, "Ya Muhammad, tak ada cerita baru ke hari ni?" Macam nak sindir. Kalau kita ada, aku lepuk kepala Abu Jahal ni. Macam nak sindir. "Ya Muhammad, tak ada cerita baru ke?" Apa jawab Rasulullah? "Ada." "Apa cerita dia?" "Aku telah pergi Masjid Al-Aqsa. Aku dimiraskan oleh Allah naik ke atas langit." Dia habis semua cerita. Lalu Abu Jahal mengatakan, "Kalaulah macam tu punya cerita, boleh tak kau cerita lagi sekali? Selepas aku panggil semua orang duduk berkumpul kat sini ramai-ramai." Rasulullah kata, "Boleh, no problem. Tapi tak cakaplah orang putih." Dia kata, "Boleh." Jadi Abu Jahal panggil ramai-ramai. Ramai macam ni lebih kurang, ramai masuk. Bila ramai-ramai datang, Rasulullah kata, "Ya Muhammad, kau cerita balik. Macam mana kau cerita dekat aku, jangan sedikit kurang pun." Rasulullah ceritakan. Bila Rasulullah ceritakan perkara tersebut, daripada yang ramai-ramai tadi terpecahlah 3 golongan. Golongan yang pertama iaitu golongan yang murtad, keluar Islam terus. Ini apa cerita ni? Apa cerita ni? Tak masuk akal. Nak pergi Masjid Al-Aqsa bukan dekat, jauh. Tapi Rasulullah boleh pergi dalam tempoh 1 malam. Mereka yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, murtad disebabkan perkara ini. Ini zaman Rasulullah. Tak percaya. Itu Rasulullah cakap direct. Golongan yang kedua, jumpa Sayyidina Abu Bakar. Mereka mengatakan, "Ya Abu Bakar, engkau dah dengar belum cerita yang Muhammad ceritakan?" Lalu Abu Bakar mengatakan, "Apa yang dia cerita?" Dia pun cerita balik. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Kalaulah itu benar-benar cerita yang datang daripada mulut orang yang bernama Muhammad, lebih daripada itu pun aku percaya." Sebab itu dia digelar As-Siddiq. Maksudnya zaman tu orang yang dengar Rasulullah pun tak percaya. Dan golongan yang ketiga, salah seorang daripada mereka datang, dia kata, "Ya Muhammad, kalau betul-betul kau dah pergi Masjid Al-Aqsa, kau cerita bentuk Masjid Al-Aqsa, sebab aku ni daripada sana." Maksudnya yang bertanya ni tahu. Macam saya lah, dah banyak kali datang surau Al-Farabi, saya boleh cerita berapa banyak lampu ada. Saya boleh cerita. Jadi Rasulullah ceritakan. Dalam hadis tersebut, Allah bagikan ilham kepada Rasulullah. Rasulullah ceritakan segala-galanya. Sebab Rasulullah memang nampak. Jadi perkara tersebut, orang yang bertanya tadi berkatakan, "Wallahi, apa yang dikatakan memang betul, tapi kami tetap tak percaya." Zaman Rasulullah lagi dah tolak hadis. Jadi cuma saya nak relatekan dengan hadis ni, tuan-tuan. Orang bukan Islam pun percaya, sebab mereka mengkaji hadis tersebut. Macam mana penulisan dia, macam mana dia wujud, siapa nama orang meriwayat, semua dia kaji. Cuma kita, saya nak bagikan kita pemahaman antara kita ni. Kenapa kita semua ni kena yakin kepada hadis? Saya ambil sebagai salah satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa iza waqa az-zababu fi syarbi ahadikum falyakmis summa lizanzifu fa inna fihi janahi ida wal ukhra shifa." Yang bermaksud sekiranya lalat masuk dalam minuman kamu. Ni. Lalat masuk ni. Ustaz tahu ni selalu. Lalat masuk dalam minuman kamu, kamu tenggelamkan lalat tersebut. Sebab di sebelah sayap itu ada penawar, di sebelah sayap itu ada racun, dan sebelah sayap ini ada penawar. Jadi kalau kita ikut akal kita lah, tuan-tuan, mana Rasulullah tahu tentang lalat tersebut? Zaman Rasulullah 1400 tahun dulu, teknologi pun tak ada, saintis pun tak ada, mesin pun tak ada, dan tak ada kerja Rasulullah pergi kaji lalat. Kalaulah saya yang bagi tahu tuan-tuan tentang lalat, tuan-tuan akan cakap, "Ustaz ni bohong ni. Baca buku tadi pun tak habis, pergi kaji lalat pula." Tapi nak bagi tahu disebabkan hadis tersebut, nak bagi tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah. Dalil dia Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-50, yang mana Allah berfirman,
katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya perbenaran Allah ada di sisiku, dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku tahu benda gaib, dan aku tidak mengatakan kepada kamu aku ni adalah malaikat, dan aku tidak akan berkata-kata melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Jadi Rasulullah jelaskan, Rasulullah tak tahu benda gaib, Rasulullah bukan malaikat, dan Rasulullah tidak bercakap melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda. Jadi jelas kita yakin Al-Quran tadi kan, kita semua yakin. Wajib kamu yakin dengan hadis, sebab perkara ini telah dijelaskan. Jadi bilalah kalau kita lihat orang yang bukan Islam mengiktiraf perkara tersebut dan dia berkata memang pengaruh ini akan berterusan selagi mana orang membaca Al-Quran, selagi mana kamu membaca hadis, selagi mana kamu bacakan catatan-catatan yang terwujud ketika mana Rasulullah hidup, selagi itulah pengaruh itu akan berjalan sampailah ke hari kiamat. Kita insya-Allah kita akan baca Al-Quran dan kita lindung Al-Quran. Kita cukup marah orang duk bakar Al-Quran, sebab kita tahu itu adalah kalam Allah. Jadi macam mana kita cinta Al-Quran, itulah tanggapan orang-orang yang bukan Islam. Maksudnya Al-Quran ni memang dia menjadikan pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah bila-bila. Jadi bila maklumat ni sampai, mana ada fakta pada kita. Maksudnya apa yang dinyatakan walaupun dia jadi satu perdebatan, orang tak puas hati pendapat tersebut, tapi pada kita yang dapat penjelasan, benarlah tu. Memang itulah kebenaran dia. Disebabkan Al-Quran disebut, disebabkan hadis disebut. Memang sesiapa yang akan membacanya itulah pengaruh. Samalah kita tuan-tuan, yang apa Newton apa nama dia? Bukan Henry Isaac nama dia kan? Jadi samalah orang-orang yang mencipta formula-formula. Kita akan belajar formula itu sampai bila? Maksudnya selagi mana kita menggunakan formula tersebut, kita belajar selagi mana lah pengaruh dia berjalan. Samalah macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling hebat diiktiraf ketokohannya oleh orang-orang yang bukan Islam. Saya serahkan balik kepada kekanda saya Faizal juga nama dia. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu hebatnya ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Okey, sebagai penutup lah Ustaz, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak dapat lari Ustaz daripada mendambakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehkah Ustaz huraikan apakah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang untuk kita umatnya nanti insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama, masya-Allah, kita kena faham tuan-tuan, ada banyak ciri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma malam ni saya ulang apa yang Ustaz Abdullah Amin saya dengar dia di Masjid Bandar Tek, Bandar Masjid Baru pergi kan? Bandar Teknologi Kajang. Saya mengambil dia punya ceramah tu, masya-Allah saya dengar sungguh-sungguh dan saya telah bawa dia, maknanya pahala kalau Ustaz Amin tu banyak. Saya pergi mana-mana saya cerita balik-balik yang sama. Dia banyak ciri umat Nabi SAW. Antaranya yang pertama, cuma malam tu Ustaz share, malam tu Ustaz Abdullah Amin ni dia share 3 saja. Yang pertama ciri umat Nabi SAW ni, yang pertama sallallahu alaihi Muhammad adalah umur umat Nabi SAW ni dia tak panjang. Kita kena yakin bahawa kita ni umat-umat yang lain dulu panjang. Umat Nabi Musa AS, datang seorang wanita mengadu, wahai Nabi Allah Musa, anak saya meninggal. Bila Nabi Allah Musa AS tanya wanita tersebut, berapa umur anak kamu? Maka subhanallah, wanita kata, wahai Nabi Allah Musa, anak saya meninggal umur 300 tahun. Muda. Nabi Nuh alaihissalam, subhanallah, dakwah 950 tahun. Sebahagian riwayat sebut yang masuk agama yang dibawa, agama Hanif, agama yang lurus, ya sinonim Islam lah. Nabi Nuh alaihissalam dalam tempoh 950 tahun dakwah, hanya 83 lebih yang dapat Islam. Nak bagi tahu 100 tahun 10 orang saja. Dakwah 100 tahun, kita tak sampai 100 lah. Nak bagi tahu umur umat Nabi dulu besar tinggi, panjang. Kita bukan pendek umur. Umur tak panjang. Umur ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni antara 60 hingga 70 tahun. Sebab tu banyak riwayat.
Saya ingat ada beberapa sahabat JSP update, bagus orang ni buat poster. Saya sangat suka. Kadang-kadang kita tak ada motivasi. Mereka bagi poster, antaranya kita punya ni lah, Biro Dakwah ni. Dia bagi tahu umur ulama, pendapat daripada, saya ingat ada satu hadis disebut tentang umur usia 40 tahun. Subhanallah, kita jadi merenung masa depan kita. Tuan-tuan mungkin umur 40, saya muda tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi umur kita pertama ciri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak panjang umur. Yang kedua, saudara Rasul Muhammad. Ciri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kata Ustaz Abdullah Amin, dia kata apa? Saya ulang balik supaya dia dapat pahala kat sana. Dia kata apa? Kasihan Allah kat kita ni. Allah Subhanahu wa taala umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tiada nabi. Khataman Nabi, siapa yang mengaku nabi kata penipu. Dah tak ada nabi dah. Sahabat tuan-tuan, jatuh bangun agama ni terletak di bahu setiap kita. Surau Al-Farabi ni tuan-tuan tak buat dakwah, saya yakin sampai hari kiamat, sampai saya mati sekalipun. Kerana harapan Nabi takkan muncul nabi dah. Tuan-tuan berperang setiap hari sampai hari ni, Palestin sekalipun, nabi takkan muncul. Saya nak bagi tahu semua. Nak bagi tahu Muhammad SAW, nak bagi tahu dah tak ada nabi, sahabat takkan muncul dah. Tuan-tuan ni semua pemegang panci-panci Islam, penggerak Islam, agen perubahan, da'i banun Nabi kata. Kamu semua da'i, kamu kena jadikan kehidupan kamu sebagai da'i. Tuan-tuan tahu lagu Sudah Sunnah Orang Berjuang? Nyanyi sikit Ustaz. Suruh saya. Tuan-tuan tengok, tidurnya tak menentu, makannya pun tak menentu. Macam saya, Masya Allah, dalam Ustaz lagi daripada Kuantan tadi, saya rasa baju spare dalam kereta dah. Kami ni Masya Allah, esok saya pukul 7 ceramah Maulid Rasul di SMK Ampak. Maulid Rasul sambung lagi. Dah bagi tahu malam ni arah-arah ada suara besok. Dah bagi tahu subhanallah tuan-tuan, kita ni kerja kita banyak. Saya baru ni 2 hari lepas dijemput sebagai slot AADK, Agensi Anti Data Kebangsaan. Saya nak cerita, saya ambil statistik seksual, tak bahasa kasar, anak muda paling tinggi di Selangor. Saya terkejut statistik ni bau. Sedih kita. Masalah sosial itu belum masuk lagi, itu baru seksual. Tuan-tuan tahu seksual ni apa? Zina. Dosa besar. Sebab tu Nabi SAW dibagi syafaat. Dah tak ada Nabi. Dulu dalam hadis Bukhari, panjang saya nak cerita kuliah maghrib kan? Dalam hadis Bukhari, mustajab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh lagi berapa minit? 5 minit Ustaz. Okay. Bagi saya masa, sebab saya ni bercakap, sebab banyak nak cerita ni tentang subhanallah. Mustajab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada tuan-tuan. Nabi tak ada. Sedih kita. Yang ketiga ciri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatan, fitnah. Banyak fitnah. Saya ingat ada Haji Zul share kat dalam Facebook. Banyak berlaku fitnah. Fitnah apa? Fatan ni mana tertarik. Kita tertarik wanita, tahta, harta, masyhur. Apa lagi sepatut kita bila baca fil alamin innaka hamidum majid, kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Sehingga kan Nabi ajar kita supaya dijauhkan daripada fitnah kehidupan, sampai mati pun kita masih fitnah. Nak bagi tahu tuan-tuan, ciri umat Nabi SAW, kita berada di hujung-hujung fitnah. Berada fitnah merata. Ingat tuan-tuan, ustaz-ustaz ni pun fitnah. Bukan kami ni, saya tak pernah minta untuk naik baca khutbah di meja penceramah. Saya terkejut. Oh, menggigil. Kami dulu kena tanya ni. Allah tanya ni. Bukan senang tuan-tuan. Sebab tu kami, kalau tuan-tuan menangis kerana kurang ibadah, kami kerana dah kurang ibadah, kesibukan dakwah kamu tak buat, Allah tanya pula kamu ni apa. Kami lagi banyak muhasabah sepatutnya. Pendakwah ni bukan senang. 3 ciri malam ni. Pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sudah pendek, tak panjang umur. Yang kedua, tak ada Nabi. Yang ketiga, muncul banyak fitnah. Tuan-tuan, last kali Allahumma salli ala Muhammad. Saya ambil sebab sikit lagi. Saya nak masuk bab syok. Betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi orang paling banyak menangis dan tunduk. Tuan-tuan tahu di Badar,
perang Badar. Nabi angkat tangan berdoa sambil menangis, sujud doa 8 jam. Ini Nabi doa. Baru Allah turunkan 5,000 bala tentera. Dalam satu riwayat sebut. Satu ketika di perang Khandaq, Nabi berdoa, kata Maulana ini 3 hari 3 malam. Ini doa Nabi, Allah baru bagi. Tuan-tuan kita masya-Allah, waktu di Palestin ni saya tengok banyak macam-macam lah. Tuan-tuan, kita ada media TikTok dan sebagainya, dalam Facebook live dan sebagainya. Tuan-tuan tengoklah, dan penuh dengan tangisan. Malam ni saya bersyukur, saya ajak baru nak pergi beli. Tapi dia bagi pinjam malam ni lah. Ini kena bagi balik. Tapi tuan-tuan, esok saya nak iklan sikit. Kita atas dasar saudara Muslim, malam ni tuan-tuan bangun malam Jumaat, berkat tuan-tuan bangun awal, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, kita doa untuk saudara kita di Palestin. Sungguh tuan-tuan, saya lihat seorang wanita, subhanallah, ditendang dan dibunuh begitu saja. Sedih gitu. Jadi Nabi tak ada dan fitnah banyak. Maka oleh kerana keberkatan kesusahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sayang Nabi. Nabi sujud panjang, turun malaikat, wahai Rasulullah, Allah sampaikan salam kepada kamu. Wahai Rasulullah, jangan sampai kesedihan kamu ini sampai kamu meninggal kerana sedih. Maka Nabi SAW, atas dasar itu Nabi SAW, belum ada mana-mana umat, belum ada mana-mana Nabi diberikan kelebihan syafaat, hanya Nabi SAW. Kenapa? Sebab Allah tahu kita ni umat lemah. Lemah tak? Lemah tak tuan? Oi, kalau tuan-tuan kata tak lemah, saya rasa tuan-tuan tak betul. Lemah tak umat ni? Lemah. Macam saya mengajar. Lemah gitu tuan-tuan. Sembahyang, ramai tinggal sembahyang. Masalah kakum fi saqar. Berapa? Lam nakum minal musallin, Allah kata. Kenapa kamu dicampak masuk neraka saqar ni? Ramai kami dulu masa atas dunia, kami tak masuk kumpulan orang yang jaga solat. Ramai dah yang tergelincir tak jaga solat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, ramai dah ambil kelebihan Ramadan. Ada di kalangan kita bulan Ramadan pahala berganda, tak rebut Ramadan. Tak rebut. Nabi tahu kita ni lemah. Allah tahu umat ni lemah. Bukan saja tu, Nabi kata illa salas, amalan kamu ni mati sekalipun, ada 3 amalan. Tapi sayang, 3 amalan saja. Yang mana mati anak Adam, berterusan amal ni. Amalnya 3 yang Ustaz sebut tadi, Masya Allah. Sadaqatul jariah, ilmu bermanfaat, dan doa yang soleh. 3 ni pun ramai tak buat. Berkira-kira nak sedekah, duduk majlis ilmu, dan doa yang soleh. Sepatutnya kita lah, ada mak ayah doa tuan-tuan. Doa saya selalu ajar anak murid saya, setiap kali doakan mak ayah. Dan doa mustajab. Allah kata, tak ada kata pertama Rasulullah Muhammad tuan-tuan, kata ulama, belum ada mana-mana umat diturunkan Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Belum ada mana-mana umat diturunkan ayat Quran ini melainkan kita. Kenapa? Allah tahu kita tak ada nabi, maka Allah kata kamu doa aku berkenan. Itu pun tak buat. Betul tuan-tuan? Sebab tu saya nak kaitkan dengan syafaat ni. Allah tahu kita lemah, Allah sayang kita, pun tak buat. Amalan berkekalan tak buat, doa mustajab tak buat, solat tak buat, datang Ramadan tak muhasabah. Maka muncullah Allah makbulkan, wahai Rasulullah, wahai Allah, izinkan aku bagi syafaat. Yang pertama syafaatnya, tuan-tuan catat sikit sebelum saya habis. Faizal dah bagi ini dah. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah dia syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ada 4 syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak syafaat, ada 10 syafaat, tapi saya nak sebut 4 sebab ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa golongan. Yang pertama, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat khusus kepada kaum yang tidak mempersekutukan Allah. Dia ada kalimah la ilaha illallah. Nabi SAW, orang yang paling bahagia mendapat syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah dengan ikhlas dan dengan hatinya. Hadis ini hadis Bukhari. Yang kedua, syafaat Nabi SAW dikhususkan kepada umat ini tuan-tuan. Banyak dah umat buat dosa besar? Banyak.
Maka Nabi SAW diminta, wahai Allah, izin aku bagi syafaat kepada mereka yang buat dosa besar. Buat dosa besar itu belum perkara yang merosakkan umat. Keturunan kita berzina, rosak keturunan. Makan harta orang, makan harta anak yatim, dosa besar. Maka tuan-tuan, datang Nabi SAW berkata, wahai Allah, izinkan aku bagi syafaat kepada khusus kepada orang-orang yang buat dosa besar. Yang ketiga, syafaat Nabi SAW bagi orang yang mana Nabi sebut meninggalkan perbuatan perdebatan. Sebab tu berdebat ni tuan-tuan, Imam Syafi'i tak sarankan kita berdebat dengan orang yang tak ada disiplin ilmu. Nabi kata, aku adalah sebagai penjamin yang memberi jaminan syafaat bagi seorang yang beroleh sebuah rumah di halaman syurga bagi orang yang meninggalkan perbuatan perbantahan, dan juga sebuah rumah di pertengahan syurga bagi orang meninggalkan perbuatan dusta sekalipun dengan tujuan bergurau senda, menipu dalam keadaan bergurau. Dan juga sebuah rumah istana di syurga bagi orang yang memperbaiki akhlak. Subhanallah. Tuan-tuan, malam ni kita doa, ya Allah, baiki akhlak kami. Kami rindu akhlak Nabi SAW. Yang keempat, syafaat yang keempat Nabi SAW khusus untuk umatnya yang kathir selawat, banyak berselawat kepada Nabi SAW. Nabi kata, barang siapa orang yang berhak mendapat syafaat pada hari kiamat, orang yang lebih banyak selawatnya kepada aku. Dan Nabi kata, orang yang banyak berselawat akan bersama aku nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, ada pun selawat saya nak ambil sikit Nabi. Yang ada juga bukan saja pada Nabi, tapi nanti di mahsyar ada juga syafaat yang lain, antaranya Al-Quran. Tuan-tuan boleh cari dalam Google, ada banyak dalil Al-Quran bagi syafaat. Yang kedua, puasa juga memberi syafaat. Yang ketiga, malaikat boleh bagi syafaat. Tuan-tuan pernah dengar antaranya siapa? Para syuhada, orang-orang syahid boleh bagi syafaat. Lagi siapa lagi boleh bagi syafaat? Ulama. Ustaz Faizal ni tarik tangan saya bagi syafaat. Yang ketujuh, para hufaz Quran. Ni ada ustaz-ustaz kita hafiz Quran. Yang ke-8, syafaat siapa? Sahabat ni tuan-tuan, Allah ni selalu ingatkan saya, tarik tangan saya. Ni sahabat-sahabat JSP. Malam ni tuan-tuan infak sikit JSP ni banyak berjuang tuan-tuan, masya-Allah. Seorang 1000 malam ni insya-Allah. Banyak kita nak buat kerja-kerja Islam ni, banyak program kita. Kita tak banyak sangat dana. Kita ni berjuang, masya-Allah. Kita bergerak, sahabat-sahabat saya bergerak dalam JSP ni. Promo boleh tak? JSP ni ada juga kopi yang tak bawa jual malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita ni tuan-tuan di Putrajaya ni, insya-Allah kami bersama mungkin berapa tahun dah? Lebih 10 tahun dah. 10 tahun geng surau Putrajaya. Kita pun masya-Allah buat program yang banyak, bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan juga swasta, supaya inilah satu medan, mudah-mudahan tuan-tuan pahala untuk kami jugalah, terutama sahabat-sahabat saya yang boleh kata 24 jam berjuang untuk JSP. Dan juga siddiqin, orang-orang yang benar boleh bagi syafaat. Dan yang terakhir, anak-anak yang meninggal sebelum dia balik, itu boleh bagi syafaat. Baik tuan-tuan, kenapa syafaat? Kerana kita umat yang lemah, iman kita lemah. Al-Yazid naik, kita beramal. Iman kamu meningkat, beramal. Tuan-tuan datang masjid, cuba tengok Allah uji iman kita rendah bila? 1 Syawal. Semangat Ramadan tarawih, tiba-tiba datang 1 Syawal, terlampau banyak makan, akhirnya Zuhur hilang berjemaah, Asar hilang berjemaah. Betul tak tuan-tuan? Sedih. Sebab tu tuan-tuan, ingat perjanjian kita, sekalipun datang ujian dalam kehidupan kita, yakinlah tempat paling rahmat dan tenang adalah tempat rahmat Allah ini, di masjid Allah. Datanglah tuan-tuan, Nabi ulang alik masjid, cinta ila Nabi, sunnah Nabi ulang alik masjid. Jangan malas tuan-tuan, kena azam. Kita ni umur makin panjang, makin berumur, jadi kita kena azam datang setiap tahun mahal hijrah dan juga bulan Rasul ni. Saya kena usaha ikut Nabi, ulang alik masjid, sentiasa dalam keadaan berwuduk, sentiasa amalan sunat, sentiasa jaga duha, sentiasa al-mut setiap malam. Saya pun bukannya baik, tapi ada sahabat-sahabat kita yang nasihat kita. Masya-Allah, mudah-mudahan kita ni dapat Allah bagi kekuatan dan hidayah kita untuk istiqamah. Kita semua ni dapat amal segala apa yang dibawa dan diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat pengampunan dan rahmat daripada Allah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam jarak masa antara maghrib
dan isyak ni dah sampai pukul 9. Kita dapat sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, untuk mendengar perkongsian dan tazkirah daripada dua orang guru saya ni, dua guru kita yang hebat ini. Alhamdulillah mereka begitu semangat, dan insya-Allah apa yang kata-kata mereka tadi kita boleh jadikan pegangan dan juga motivasi buat kita, terutamanya di surah Al-Farabi yang berkat ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah jika tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat sekarang, kita ada beberapa waswayan dan juga sedikit inilah pembaikan daripada pihak surau. Kita dah boleh lihat, dan sebelah belakang tu kita akan dah mula cat, dan yang depan ni kita akan cat warna hijau yang setumpuk ni lah. Nanti kita akan, depan ni semua akan hijau. Lepas tu kita ada penambahbaikan daripada ruang solat sebelah luar, dan insya-Allah kita akan lancarkan sedikit inilah infak untuk kita buat signboard sedikit. Lepas ni insya-Allah kita akan mengibarahkan surah Al-Farabi kita yang berkat ini. InsyaAllah saya mewakili pengerusi surau Al-Farabi, Al-Fadhil Ustaz Hamdan Muhammad, mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat juga ahli karya yang ada di sini, juga sahabat-sahabat yang hadir, ada yang datang dari Kajang pagi yang saya nampak sini. Masya-Allah, terima kasih semua. Juga kepada bilawan kita yang walaupun dah pindah daripada karya Al-Farabi tetapi still berkhidmat untuk surau ini. Hati kita di sini, saya pun bukan karya sini tapi sentiasa ingin membantulah surau ini insya-Allah. Begitu juga dengan ahli panel kita di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Faizal dan juga Al-Fadhil Ustaz Aziz. Dan sebelum kita tutup majlis ini dan ada sedikit jamuan untuk tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, kita minta Ustaz Aziz berdoa sikit Ustaz. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalan awalin, ya Allah ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatin matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau maha kaya, wallahu ghani wa antumul fuqara, kami semua fakir ya Allah. Kami berharap padamu ya Allah, kami bukan siapa-siapa ya Allah. Ya Allah, Kau palingkanlah ya Allah, Kau berikanlah pandang kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Kami bukan siapa-siapa ya Allah. Sampai masa kami akan balik padamu ya Allah. Dunia kami hanya mencari bekalan untuk menuju ke kampung kami akhirat yang kekal selamanya ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah dosa kami banyak ya Allah. Ya Arhamar Rahim, Kau tahu dosa kami, aib kami, kurangan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami duduk dalam majlis ilmu ini, kami belajar ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami berada zaman fitnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, dengan keberkatan majlis kami ini ya Allah, majlis ilmu ini ya Allah, Kau berikanlah kami sakinah ya Allah, beri kami mawaddah rahmah ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ada di kalangan kami doa yang ikhlas, Kau terima doa-doa mereka ya Allah. Berkeberkatan mereka ya Allah, Kau terima doa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Baiki akhlak kami ya Allah. Kami jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami belajar kitab Syama'il Muhammadiyah ya Allah, belajar penampilan ya Allah, zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami belajar ya Allah, sedangkan kami tak tengok Nabi SAW ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tak jumpa Nabi SAW ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, jangan Kau catat nama-nama kami semua di kalangan ahli neraka ya Allah. Jangan Kau catatkan nama kami sebagai ahli neraka ya Allah. Catatkan nama kami dan semua keluarga umat Nabi SAW ya Allah di syurga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Kami tak pandai berdoa ya Allah, banyak hajat kami nak minta ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bantulah jemaah-jemaah dakwah bergerak seluruh alam ya Allah, menyambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, setiap apa yang kami lakukan ini menjadi saksi kehidupan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami apa yang kami kata ya Allah, apa yang kami lakukan ini menjadi asbab Kau jauhkan kami dari rahmat-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, selamatkan kehidupan kami ya Allah, selamatkan kehidupan kami ya Allah. Kau redha kehidupan kami ya Allah. Berikan kami hidayah taufik ya Allah untuk kami istiqamah
beramal soleh sampai akhir kehidupan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lunakkan hati kami sentiasa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Lembutkan hati kami untuk kami ya Allah, sentiasa belajar mengikuti segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana rabbi ij'alna muqimas salati wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin.